Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan menerima mengadam Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis mengadap tersebut berlangsung di Qasr Al-Mizan. Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik menerima surat-surat watika pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 11 Oktober 2021 dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 11 Oktober 2021. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Awang Haji Mahmud bin Haji Saidin alias Haji Muhammad Saidin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Tuan Yang Terutama Awang Haji Ismail bin Haji Abdul Manap, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Iran, dan Tuan Yang Terutama Pangeran Abdul Samad bin Pangeran Haji Metasan, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Pakistan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki. Tuan Yang Terutama Kim Song-un, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea. Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste, dan Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia. 305 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 9,472 kes. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 106 tambahan kes-kes baru kepada 23 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 28 kes. Kesemua kluster barunya adalah kluster rumah kediaman di mana 2 daripadanya ialah kluster Mameh Cafe dan kluster Takaza Sendirian Berhad. Adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Chonghua KB, kluster 2085 dan kluster 4109. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 163 kluster. Dalam pada itu terdapat 171 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 217 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 7,097 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,311 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 9 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 26 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 6,540 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2. Yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 413,169 ujian. Pada sidang media yang sama, Menteri Kesihatan turut menjelaskan pada 11 Oktober 2021, sebanyak 5,195 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak
333,141 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 73.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 214,073 orang telah menangkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 47.2% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semasa larangan keluar rumah jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 42 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kumpan. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan dari pelbagai pihak dalam membantu pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan, dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan menerima sumbangan bagi tabung COVID-19 Relief Fund 2021 iaitu cek RM12,500 daripada Christian Fellowship Centre of Brunei dan cek RM5,000 daripada Sang Jati Golf Group. Baru-baru ini Kementerian Kesihatan juga menerima beberapa sumbangan barangan daripada TLT Enterprise, FNN Marketing Sdn Bhd, Beverage by Wafi, Homeschool, Ummah Gear Brunei, Grove of Donors dan Empire Brunei. Orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan boleh menghubungi MOH Emergency Operation Center di talian 729-5712 pada waktu bekerja. Dalam usaha Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengawal penularan penyakit COVID-19 di negara ini, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan telah melaksanakan program Antigen Rapid Testing ART kepada semua peniaga di bawah kawalan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Program bermula di Kompleks Tamu Kianggih. Ujian Antigen Rapid Testing ART adalah mandatori dan akan dilaksanakan sendiri oleh semua peniaga di rumah masing-masing. Ini bertujuan untuk mengesan virus SARS-CoV-2 dengan mudah, cepat dan sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 dalam kalangan peniaga Kompleks Tamu Kianggih yang mempunyai risiko terdedah kepada jangkitan COVID-19. Kebenaran berniaga juga adalah tertakluk kepada keputusan ujian ART yang akan dilaksanakan sekali dalam seminggu. Negara Brunei Darussalam akan meraihkan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan 19 Oktober 2021 Masihi. Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta sokongan dari Radio Televisyen Brunei akan menyiarkan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1443 Hijrah melalui siaran televisyen saluran RTB Perdana, RTB Aneka dan RTB Sukma Indra dan di semua rangkaian radio serta aplikasi RTB Go pada 19 Oktober 2021 bermula pukul 12.30 tengah hari. Bertemakan Rasulullah Kekasih Allah, Kekasihku Dunia Akhirat. Antara pengisian acara tersebut adalah persembahan bacaan Al-Quran, persembahan dikir marhaban, bacaan selawat, puisi dan tazkirah khas. Sementara itu, sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laungan dikir terus mengimarahkan seluruh masjid, balai ibadat dan surau di negara ini. Semalam, beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara mengambil inisiatif dengan mengadakan dikir Maulud secara dalam talian. Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong mengadakan majlis seumpamanya yang disertai oleh ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Juga mengadakan majlis yang sama Masjid Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Masjid Muhammad Bolkiah Kampung Serusum, Masjid Omar Ali Saifuddin, Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sengkurung, Masjid Pengeran Muda Abdul Matin Kampung Mulaun,
Balai Ibadat Kampung Mata-Mata dan Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Berakas. Majlis Dikir Maulud secara dalam talian juga diadakan oleh Masjid Kampung Pelambaian. Di daerah Belain, majlis seumpamanya juga diadakan oleh Masjid Kampung Sungai Traban, Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belain, Masjid Zainab Lumut dan Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan. Sementara di daerah Tutong, di Masjid Kampung Penanjung, antara yang menyertai Jawatankuasa Takmir Masjid, Jemaah Muslimah, Belia Masjid dan Majlis Perundingan Kampung. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui unit program Ta'ziz Al-Lughah Al-Arabiyah Bimadaris Arabiyah, Pejabat Setiausaha Tetap dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam dan Bahagian Antarabangsa dan MABIMS mengadakan majlis suai kenal antara sekolah-sekolah dari Kesultanan Oman dan negara Brunei Darussalam secara dalam talian. Majlis adalah bagi kalangan pengetua dan tenaga pengajar sekolah-sekolah Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan sekolah-sekolah di bawah Suruhanjaya Nasional Pendidikan, Kebudayaan dan Sains Kementerian Pendidikan Kesultanan Oman. Selain mempereratkan hubungan yang sedia ada dengan Kesultanan Oman, majlis juga bertujuan untuk memberi peluang berbincang dan bertukar-tukar pandangan mengenai pelaksanaan program yang akan bermula pada 18 Oktober ini bagi pelajar-pelajar dari kedua-dua buah negara secara dalam talian. Pelbagai program telah disusun oleh Kementerian Pendidikan Kesultanan Oman yang akan dijalankan selama 12 sesi, antaranya pertukaran pendidikan budaya dan warisan, pertandingan menulis artikel dan perbahasan pelajar. BIM Piaga akan dapat mengatasi impak pandemik COVID-19 dan memulihkan semula ekonomi dengan lebih kukuh melalui kerjasama dan komitmen ke arah mencapai matlamat-matlamat yang digariskan dalam visi BIM Piaga 2025 BEV 2025. Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi berucap demikian semasa mesyuarat Menteri-Menteri BIM Piaga kali ke-24 diadakan kemarin melalui persidangan video. Mesyuarat mengambil maklum mengenai laporan Pegawai-Pegawai Kanan kali ke-29 yang telah dibentangkan oleh Pegawai Kanan Republik Filipina. Laporan berkenaan antara lain memaklumkan status pelaksanaan bagi 88 projek-projek keutamaan infrastruktur PIPS, kemajuan bagi kluster dan kumpulan kerja serta penemuan awal midterm review MTR. Laporan MTR dijangka siap pada tahun 2022. Mesyuarat juga memberikan beberapa panduan dan saranan untuk memanfaatkan inisiatif ASEAN yang sedia ada, termasuk ASEAN Comprehensive Recovery Framework ACRF dan Bandar Seri Begawan Roadmap BSBR. Inisiatif BSBR antara lain bertujuan untuk mengutamakan tindakan yang memanfaatkan aplikasi IT dan meningkatkan kerjasama dan penyelarasan cross-sectoral badan-badan ASEAN dalam bidang transformasi digital. Mesyuarat mengambil maklum perkembangan kerjasama antara BIM Piaga dan rakan pembangunan dan bersetuju untuk mengukuhkan perkongsian melalui rangka kerja yang sedia ada. Kenyataan bersama bagi mesyuarat Menteri BIM Piaga kali ke-24 boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.bimpiaga.asia. Mesyuarat seterusnya membincangkan persediaan bagi mengadakan sidang kemuncak BIM Piaga kali ke-14 pada tahun ini yang akan dipengerusikan oleh Indonesia. Juga menyertai mesyuarat Dr. Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Auda, minat memelihara haiwan peliharaan? Pos Up mungkin dapat membantu kerana ia menjadi pusat rehabilitasi dan menyelamat haiwan-haiwan yang terbiar, menjalankan operasi dan meneruskan usaha untuk melindungi haiwan yang terbiar di negara ini.
Sejak bulan Ogos sehingga September tahun ini sahaja, 58 haiwan terbiar berjaya diselamatkan oleh pusat berkenaan. POSAM yang mula ditubuhkan pada bulan Mac lalu mengendalikan rehabilitasi, melindungi, memeduli, memberi makanan serta menyelamatkan haiwan-haiwan yang terbiar seperti kucing yang cedera. Operasi menyelamat, mencari dan memberikan makanan kepada haiwan-haiwan yang terbiar bermula seawal pukul 7 pagi di lokasi yang terpilih. Firstly, we offer strong support during the adoption process so that the adopters are physically and mentally ready for this long-term commitment. Secondly, we also throw in a very generous welcome pack where you can spoil the fur babies that you adopt through us. Sumbangan boleh disalurkan melalui 868-3333 atau melalui Instagram @POSUPTV. Pasukan polis di Raja Brunei bersama agensi-agensi penguatkuasa yang berkenaan terus meningkatkan pemantauan semasa hari ke-8 operasi pulih yang dijalankan semalam. Operasi menumpukan kawasan-kawasan strategik bagi mengukuhkan kawalan dan pemantauan. Sebanyak 30 kesalahan didapati di daerah Brunei dan Muara, 5 kesalahan masing-masing di daerah Belait dan daerah Tutong dan 2 kesalahan di daerah Temburong. Majoriti kesalahan-kesalahan adalah melibatkan pelanggaran perintah arahan bertahan di dalam kediaman, tidak mempunyai aplikasi BruHealth serta tidak memakai sungkup muka. $380 karton rokok pelbagai jenama ditemui semasa rondaan keanggotaan Peronda Sungai Polis Marin pasukan polis di Raja Brunei di perairan Sungai Brunei awal pagi kemarin. Semasa rondaan, pihak polis menemui 2 buah bon yang mencurigakan menghala ke kawasan perairan Tanjung Kindana. Kedua-dua bon berkenaan segera berpecah sebaik sahaja menyedari kehadiran pihak polis. Salah sebuah bot menghala ke perairan negara jiran, manakala sebuah lagi menghala ke kawasan kampung perpindahan Sungai Bunga. Bot tersebut berjaya ditemui dan ditahan, manakala pemandunya sempat melarikan diri. Kesemua barang tegahan termasuk bot suspek dirampas dan diserahkan kepada pihak Jabatan Kastam dan Ekses Diraja JKED bagi tindakan dan siasatan lanjut. Negara Brunei Darussalam kini berada di dalam tempoh peralihan monsun. Pada pukul 11 pagi tadi, 2 ribut tropika telah dikesan. Ribut tropika Kompasu berada di kawasan utara Filipina, manakala ribut tropika Namtun berada di lautan Pasifik Barat. Kedua-dua ribut tropika tersebut dijangka bergerak menjauhi negara. Bagaimanapun, ribut tropika Kompasu akan menyebabkan keadaan cuaca sedikit berangin dengan hujan sekali-sekala melintasi beberapa kawasan darat dan perairan negara dengan kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam untuk beberapa hari akan datang. Keadaan laut pada amnya dijangka berada di paras sedikit hingga sederhana dengan ketinggian ombak meningkat sehingga 1.6 meter. Bagi maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini, layari aplikasi Brunei WX atau hubungi talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang www.met.gov.bn atau Facebook dan Instagram @BruneiWeather.